Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasif Amamin Dua, matrix code 2021117541, dan saya akan membuat bahagian bibliografi penulis. So, untuk bahagian pertama bibliografi penulis ialah tajuk buku, iaitu Falsafah Hidup, karya Haji Abdul Malik Karib Abdullah, atau lebih dikenali sebagai Hamka. Dan buku ini telah dicetak oleh BS Print Sdn Bhd dekat Kuala Lumpur, dan tahun cetakannya edisi pertama dengan edisi kedua ialah pada tahun 2017, dan muka surat buku ini ialah 419, dan harganya ialah RM24, RM27, RM24 ialah untuk Semenanjung Malaysia, dan RM27 ialah untuk Sabang Sarawak. Dan ISBN buku ini adalah 978-967-411-6576. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Al-Fatihah dan Kemat Zaki dari kelas CEEH 2431. Saya akan berkongsi sedikit tentang pengenalan mengenai ulasan pada buku Falsafah Hidup serta membuat sedikit rumusan di bahagian akhir pembentangan ini. Impression saya terhadap buku ini ialah ia merupakan sebuah karya yang agak berat kerana mengandungi banyak maksud tersirat yang memerlukan pembaca untuk mengulangi pembacaan beberapa kali supaya isi yang ingin disampaikan kepada para pembaca itu sampai. Namun begitu, ia mudah untuk dibaca kerana setiap falsafah yang dinyatakan dibahagikan kepada beberapa topik kecil, dan ini memudahkan lagi pemahaman para pembaca. Seterusnya, isi yang disampaikan oleh penulis rata-ratanya masih relevan untuk diguna pakai pada hari ini. Selain itu, buku ini juga sesuai untuk dijadikan panduan kerana ia mengandungi banyak kisah-kisah yang boleh dijadikan sebagai iktibar dan juga pengajaran. Akhir sekali, buku ini mengandungi banyak barisan kata yang indah yang boleh menyentuh hati para pembaca. Seterusnya mengenai pernyataan tentang penulis. Setelah membaca buku ini, boleh saya katakan bahawa Profesor Dr. Hamka adalah seorang yang menghargai jasa gurunya serta insan-insan yang pernah berkongsi ilmu dan menjadi pencetus semangat buatnya untuk berkarya. Ini dapat kita lihat di mana Profesor Dr. Hamka telah mendedikasikan buku ini kepada gurunya sendiri, iaitu A.R. Sultan Mansur. Selain itu, beliau juga tidak lupa untuk menulis nama insan-insan tersebut di dalam bukunya sebagai tanda penghargaan. Seterusnya, beliau juga seorang yang merendah diri kerana di dalam setiap penulisan beliau sentiasa menyatakan bahawa betapa hebat sebuah karya penulisan itu. Tanpa guru serta insan yang sudi berkongsi ilmu, maka tidak akan wujud ilmu dan idea tersebut. Objektif penulisan buku ini boleh dibahagikan kepada tiga, iaitu yang pertama adalah untuk memberi gambaran tentang hidup yang dikehendaki oleh Islam, yang kedua untuk menjelaskan falsafah hidup sebenar yang perlu dijadikan panduan dalam hidup manusia, dan yang terakhir adalah untuk mengupas dan menguraikan maksud tersirat di sebalik 9 falsafah hidup yang dinyatakan oleh penulis. Signifikan buku ini ialah ia mengandungi 9 falsafah hidup, iaitu yang pertama hidup, yang kedua akal, yang ketiga hukum atau undang-undang alam, yang keempat adab dan kesopanan, yang kelima kesederhanaan, yang keenam keberanian, yang ketujuh kemerdekaan, ke-8 persahabatan, dan yang terakhir ialah Islam pembentuk pandangan hidup. Kesemua falsafah ini akan dihuraikan dengan lebih mendalam lagi selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasif Amamin Dua, dan hari ini saya akan membentangkan falsafah hidup Hamka bab 1, iaitu hidup. Berdasarkan buku ini, kehidupan kita mula sejak kita lahir dan berterusan sampai kita meninggal dunia. Namun kita sebagai manusia, kita akan diberikan kelebihan dan kelemahan yang berbeza antara satu sama lain. Namun apa yang membezakan manusia dengan haiwan ataupun binatang ialah akal. Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kita akal
agar kita dapat membezakan perkara baik dan buruk, utamanya sebelum kita melakukan sesuatu. Daya akal manusia juga dapat mempertimbangkan kelakuan diri daripada kemahuan masing-masing. Contohnya, harta, perempuan cantik dan lain-lain. Orang yang lemah akal dan kuat nafsu syahwatnya akan pekat telinga daripada seruan akal. Selain akal, kita juga akan diberikan nafsu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai manusia memang tidak akan terlepas daripada kesilapan dan kegagalan. Menurut penulis, tanda orang yang berakal adalah pandai memilih perkara yang bermanfaat dan menjauhi perkara yang menyakitkan, serta mengutamakan kegembiraan, kesopanan daripada kegembiraan hawa nafsu. Mereka yang berakal juga tidak berduka hati dengan perkara yang telah berlaku, sebab kelakuan ini memang tidak memberi manfaat kepada kita pada masa hadapan dan masa sekarang. Manusia juga diberikan 3 kekuatan, iaitu kekuatan akal, kekuatan marah dan kekuatan syahwat. Dan kekuatan akal membawa manusia kepada hakikat agar kita mampu mendekati apa yang baik dan menjauhi keburukan. Dan kekuatan marah akan menyuruh kita untuk menangkis, bertahan serta mencapai kemenangan atas musuh. Namun, kekuatan marah juga boleh mengakibatkan diri kita bangga dan sombong dan takbur. Kekuatan syahwat pula mengajak kita pula untuk mencapai kelazatan, dan ini boleh membuatkan kita lalai sehingga kita lupa memikirkan ibadat. Assalamualaikum, nama saya Siti Aisyah Izzah binti Azhar. Saya akan membentangkan bab 2 dan bab 3. Untuk bab 2, tema pembahasannya ialah tidak akan tercapai ilmu kalau tidak ada akal. Agama manusia adalah akalnya. Siapa yang tidak berakal, tiadalah agama baginya. Islam melarang meminum minuman yang memabukkan. Hal ini kerana bila mabuk, akal pun hilang. Lalu apa bezanya orang itu dengan binatang? Nabi SAW bersabda, hendaklah kami menjadi pemahamkan ilmu, jangan hanya jadi perawi ilmu. Kita hendaklah memahami sesuatu ilmu dan mengamalkannya sebelum menguasaikan ilmu tersebut. Akal terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu yang pertama untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, yang kedua untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang ketiga untuk sabar dari maksiat akan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekiranya yang hak Allah Subhanahu Wa Taala mengikuti akan hawa nafsu mereka, sungguh akan binasalah segenap langit dan bumi dan segenap isinya. Surah Al-Mu'min ayat 71. Jika segala keinginan hawa nafsu manusia diperturutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dunia akan binasa. Oleh itu, Allah Subhanahu Wa Taala lah yang memegang neraca keadilan di dalam mentadbirkan kehendak hamba-Nya. Islam sangat menghargai ilmu, namun ilmu digunakan untuk menolong, bukan untuk menggolong yang akan memecah belah umat demi kegunaan peribadi, harta, pangkat dan kekuasaan. Kelemahan untuk bab ini ialah penggunaan bahasa sastra yang tinggi menyebabkan kesukaran untuk pembaca untuk memahami konteks sepenuhnya. Cadangan untuk penambah baikkan ini ialah mempermudahkan pemilihan kosakata penulis agar jalan cerita atau isi kandungan yang ingin disampaikan mudah difahami oleh para pembaca. Bab ketiga, Undang-Undang Islam. Tema pembahasan untuk bab kali ini ialah undang-undang alam atau sunatullah merupakan peraturan yang teguh dan tidak akan berubah. Terdapat 7 undang-undang alam yang perlu kita ketahui, iaitu yang pertama, undang-undang alam lebih tua dari segala undang-undang, datang langsung dari Tuhan, sesuai dengan segala zaman dan segala tempat, mudah difahami, sumber sentiasa sesuai dengan akal, adil dan tegaknya semata-mata di atas kasih cinta. Di dalam agama Islam, undang-undang alam ini bernama Sunatullah atau Asyratul Mustaqim atau Kalkilah. Ketiga-tiga ini memberi maksud perjalanan telah ditentukan. Alam adalah manusia besar dan manusia adalah alam kecil.
Dengan memahami manusia, kita akan dapat memahami undang-undang alam. Manakala memahami undang-undang alam akan memahami sifat manusia termasuk makom Tuhan. Sesiapa yang takut akan makom Tuhannya akan merasakan dua syurga, iaitu syurga hidup, iaitu tingkat kemajuan hidup kita dan penyelidikan kita tentang rahsia-rahsia Allah Subhanahu Wa Taala, dan syurga akhirat. Barang sesiapa yang tidak lebih dahulu merasai syurga dunia, tidaklah dia akan merasai nikmat syurga akhirat. Syurga di dunia tidak berbentuk harta, pangkat atau kekuasaan. Sudah menjadi undang-undang alam bahawa kebahagiaan jiwa yang hakiki baru akan dirasakan ketika dirinya mampu membahagikan orang lain. Maka kita perlulah berbuat baik kepada orang lain, maka kita akan dapat kebahagiaan jiwa. Tiga dorongan manusia berbuat baik menurut Imam Al-Ghazali. Yang pertama, kerana pujukan atau ancaman dari orang yang diingini rahmatnya dan diikuti siksanya, iaitu didorong syahwat, dan itu hanyalah pekerjaan orang awam. Yang kedua, mengharapkan pujian daripada yang memuji atau menakuti celaan daripada mereka yang akan mencela, iaitu kerana malu, dan itu merupakan perbuatan raja-raja dan orang besar-besar. Yang ketiga, mengerjakan kebaikan kerana memang dia baik dan bercita-cita hendak menegakkan budi yang utama, iaitu perintah dari timbangan akal. Perkara yang menghambat kita mengerjakan kebaikan, yang pertama halangan, iaitu disebabkan sakit, lapar, miskin dan seumpamanya. Yang kedua, taksir, yang memberi maksud kelalaian. Tidak dapat membezakan yang baik atau yang buruk, sudah tahu tetapi tidak diendahkan sehingga merasai perbuatan jahat itu perbuatan yang baik. Dididik dari kecil bahawa yang baik itu jahat, manakala yang jahat itu baik. Berhati busuk yang berpendapat bahawa dengan mengerjakan perbuatan baik merupakan perkara sia-sia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan sambung di bahagian saya, iaitu perbincangan bab 4 dan bab 5. Buku yang akan dirujuk adalah Falsafah Hidup yang ditulis oleh Buya Hamka. Kita akan terus kepada poin kita, iaitu bab 4, adab kesopanan. Tema perbahasan dalam bab 4 adalah adab kesopanan terhadap makhluk secara umumnya, adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan adab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Buya Hamka ada senaraikan 5 perkara yang patut setiap orang ada untuk mendapatkan keharmonian di dalam satu perhubungan antara setiap makhluk. Yang pertama adalah janganlah seseorang itu mencela kepada orang lain. Yang kedua, janganlah kamu memfitnah orang lain. Yang ketiga, janganlah memilih dan memberi gelaran yang buruk kepada orang lain dan kepada diri sendiri. Yang keempat, janganlah berprasangka buruk. Dan yang kelima, janganlah suka membicarakan aib orang. Yang seterusnya adalah adab bersopan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buya Hamka ada tulis 2 sahaja perkara, iaitu pertama, selawat dan salam ketika terdengar nama baginda disebut. Yang kedua adalah tidak menyembah makam-makam Nabi dan Rasul. Tidak kiralah makam Nabi kita ataupun makam Nabi-Nabi sebelum-sebelumnya. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah adab bersopan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Buya Hamka kata ada 2 sahaja yang sangat-sangat penting bagi umat Islam di seluruh dunia untuk ada rasa bersopan kepada Allah. Yang pertama adalah beriman kepada Allah, dan yang kedua adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan terus kepada bab yang seterusnya, adalah bab 5. Tema perbahasan dalam bab ni adalah kesederhanaan adalah yang terbaik dalam segala aspek kehidupan. Salah satu petikan yang saya ambil adalah dalam segi penyebaran ilmu, iaitu
sebarkanlah ilmu dalam bahasa ataupun contoh yang orang akan faham. Buya Hamka ada tulis dalam buku dia, ingatlah bahawa tidak sebarang orang yang pandai menulis sudah boleh dinamakan penulis ataupun pengarang. Dalam konteks ni adalah maksud Buya Hamka yang hendak dia sampaikan adalah dalam berkongsi ilmu, kita wajib letakkan diri kita dalam pemikiran pendengar yang akan dengar mesej kita agar mudah dia faham dan mudah dia boleh dengar. Yang seterusnya yang saya ambil daripada bab ni adalah kesederhanaan dalam keperluan hidup. Buya Hamka ada tulis, dapat makan 2 kali sehari, pakai 2 persalinan, rumah yang cukup udaranya untuk didiami, kita sudah dapat kehidupan yang sempurna. Cuma nafsu jugalah yang meminta lebih daripada itu. Dalam konteks ni, Buya Hamka ada kata, Buya Hamka hendak menyampaikan adalah nafsu adalah penyebab utama manusia jadi tamak. Dan hendaklah kita mendidik hati untuk bersabar dan menahan diri daripada menurut kata-kata nafsu yang memang tiada kesudahannya. Buya Hamka juga ada tulis dalam beberapa perenggan selepas itu contoh antara binatang dan manusia, perbezaannya daripada segi keperluan hidup. Binatang apabila sudah kenyang, perutnya akan terus tidur. Tetapi manusia walau telah kaya dan bertambah kaya, tidak senang hidupnya. Bahkan bertambah tamak dan lobanya. Bertambah sayang akan dia bercerai dengan harta. Maka itu sahaja perbincangan kita pada hari ini. Renung-renungkan dan selamat beramal. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aini binti Anwar. Saya ingin memberi pembentangan tentang buku yang kami pilih, iaitu Falsafah Hidup karya Hamka bab 6 dan bab 7. Bab 6 menceritakan tentang keberanian yang boleh dikategorikan kepada 2 bahagian, iaitu keberanian semangat dan keberanian hati. Keberanian semangat secara ringkasnya, keberanian secara fizikal. Seseorang yang mempunyai keberanian hati tidak takut cedera atau kehilangan harta. Sebagai contoh, seorang askar sanggup menggadai nyawa mempertahankan bangsa dalam melawan musuh di medan perang. Seterusnya, contoh yang boleh kita ambil ialah seorang doktor yang meletakkan keselamatan diri dalam risiko untuk kemajuan bangsa, seperti mengkaji wabak virus. Walaupun wabak-wabak dan virus ini memudaratkan, mereka sanggup mencari penawar penyakit itu. Sebagai contoh, doktor-doktor dan pengkaji ataupun virologi yang mengkaji wabak COVID-19 untuk mencari penawar ataupun vaksin bagi kita semua. Seterusnya, seorang ibu juga dikatakan mempunyai keberanian semangat kerana beliau sanggup mengambil risiko walaupun memudaratkan untuk melahirkan anak dalam kandungan. Seperti yang kita tahu, terlampau banyak komplikasi bagi seorang ibu sewaktu mengandung dan sewaktu bersalin. Keberanian hati. Keberanian hati merujuk kepada keberanian untuk menyuarakan sesuatu yang perlu demi manfaat masyarakat. Seorang yang mempunyai keberanian hati tidak gentar walaupun akan dikecam oleh pihak majoriti kerana yakin beliau berada di pihak yang benar. Contohnya, menentang dan mempersoal pemimpin yang zalim dan tamak. Walaupun beliau mungkin akan diancam oleh pihak majoriti dan pihak yang dikritik, namun beliau tidak takut kerana yakin bahawa pegangannya benar dan kukuh. Seterusnya bab 7 di mana Hamka menceritakan tentang keadilan pula. Penting untuk kita faham bahawa kita mempunyai hak yang tersendiri. Seperti dalam perkara 13 dalam Perlembagaan Persekutuan, hak yang dicabul bermaksud keadilan tidak diberi kepada individu tersebut. Sebagai contoh, individu itu tidak dibenarkan untuk menuntut ilmu, maka individu
tersebut dinafikan hak pendidikan, bermaksud keadilan terhadap individu tersebut telah dicabul. Sedang kita memperjuangkan hak sendiri, penting untuk menjaga batas supaya tidak mengganggu hak orang lain juga. Ini perkara asas dalam hormat menghormati, supaya kita tetap menjaga keadilan untuk orang lain. Justru itu, saya menyuruh bahawa kita semua tidak takut untuk menyuarakan pendapat atau buah fikiran untuk manfaat masyarakat secara menyeluruh. Zaman ini sangat banyak arus yang kita boleh berbuat demikian supaya kita dapat mencapai kemajuan bangsa seperti laman sosial seperti YouTube, Twitter dan sebagainya. Dalam bab ni, penulis mengaitkan tentang kisah Rasulullah SAW dengan pengikut-pengikut baginda yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Selepas berhijrah, ramai pengikut-pengikut baginda yang jatuh sakit disebabkan oleh tidak dapat menyesuaikan diri di tempat baru. Makanya Rasulullah SAW pun mencarilah sahabat buat pengikut-pengikut baginda supaya mereka dapat menyesuaikan diri di tempat baru, supaya mereka boleh bertukar buah fikiran dan saling menegur kesilapan masing-masing. Selain itu, dalam bab ni juga penulis menekankan tentang maksud persahabatan yang sebenar-benarnya. Kata penulis, persahabatan ni bukanlah mereka yang selalu bertemu setiap hari, bukan hanya bersama di kedai kopi, bukan hanya berbelanja makan dan minum. Tetapi persahabatan yang sebenar-benarnya adalah bersama-sama memperluaskan tujuan hidup. Penulis ia juga menyelitkan tentang kisah Rasulullah SAW dan Raja Habsyi yang bersahabat tanpa bertemu sama sekali. Tetapi Rasulullah SAW memandang Raja Habsyi ni seorang sahabat yang sangat setia. Sehingga kan ketika Raja Habsyi meninggal dunia, baginda telah solat jenazah gaib untuk Raja Habsyi ni. Sahabat yang baik adalah sahabat yang sentiasa menegur kesalahan kita tanpa menghinanya ataupun memberitahu aib kita kepada orang lain. Namun dalam bersahabat, kita juga mestilah sentiasa berhati-hati supaya tidak bersahabat dengan orang yang berbahaya. Dan dalam Islam juga menekankan kita untuk sentiasa bersahabat tanpa mengharapkan apa-apa balasan. Okey, dekat bab ni juga dia highlight tentang mencari sahabat, tetapi bab persahabatan ni dia lebih menekankan kepada lelaki. Saya pun tak tahu kenapa. Okey, jadi dalam bab ni buku falsafah hidup dia menyatakan bahawa cinta ni tidaklah penting seperti persahabatan, kerana cinta ni adalah sesuatu perkara yang sempit, manakala sahabat ni adalah benda yang sangat luas. Menurut buku ni, kalaulah seorang lelaki tu putus cinta, mesti dia akan cari sahabat dia untuk meluahkan perasaan, untuk luah apa yang dia pendam. Jadi kalau orang yang tak ada sahabat ni, dia kata orang yang sangat sunyi sebab dia tak ada tempat untuk mengadu, tempat meluahkan perasaan, dia tak ada kawan, dia kesunyian. Okay, jadi tapi dalam mencari sahabat juga, dia kata kita mesti mencari sahabat yang mempunyai tujuan, mempunyai impian hidup yang sama, berikuti dengan akal, bukan mereka yang mempunyai sikap yang sama. Sebab kalau pencuri dan pencuri bersahabat sebab mempunyai sikap yang sama, mestilah mereka pun akan lebih mencuri, tak akan berubah ke arah yang lebih baik dibandingkan dengan orang yang mencari sahabat kerana mempunyai impian hidup yang sama, diikuti dengan akal. Mestilah mereka tu akan saling menegur kesilapan masing-masing. Menurut buku ni, seorang isteri tidak boleh menghalang suami ataupun lelaki untuk bersahabat, kerana persahabatan dengan cinta ni antara dua perkara yang sangat berbeza. Cinta ni antara dua orang yang berbeza, maksud dua jantina yang berbeza, manakala sahabat ni dua jantina yang sama.
Jadi menurut buku ni, perempuan ni tak semestinya dia faham semua lelaki rasa. Hanya lelaki dan lelaki saja boleh memahami antara satu sama lain kerana fitrah mereka adalah sama. Jadi kalau lelaki mempunyai masalah, mustahil untuk dia rujuk kepada perempuan, sebab perempuan ni tak semuanya tahu. Bab 9 pula tentang Islam membentuk pandangan hidup. Dalam bab ni menekankan tentang syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti solat, berpuasa, zakat, menunaikan haji dan jihad, dan kita wajib untuk mentaati dan mengikuti syariat yang ditetapkan ini. Syariat ni datang bagi menghapus segala kekeliruan manusia tentang halal dan haram. Sebab akal manusia ni tak semua sama, tak semua boleh fikirlah. Mungkin akan ada kekeliruan bila kita berfikir dengan akal, sebab semua pendapat adalah tidak sama. Okay, dalam bab ni juga dia menyeru kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dialah yang mencipta alam, dan kita juga diberi peluang untuk hidup di dunia ini. Islam ni datang untuk bentuk batin manusia dan melahirkan dan menyuburkan rasa cinta manusia terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan memperbesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Islam juga mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mempelajari tentang sirah-sirah terdahulu supaya kita dapat ambil pengajaran daripada sirah-sirah terdahulu, supaya kita dapat memajukan lagi Islam. Bab ini juga dia menekankan tentang takwa. Takwa adalah perkara yang penting yang diperintahkan kepada umat manusia, di mana takwa ni bermaksud memelihara hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan makhluknya. Dan dalam bab ni juga menekankan kita untuk mendekatkan dengan perkara yang baik dan menjauhi apa yang dilarang. Sebagai rumusan, buku ini mengandungi beberapa kelebihan, antaranya ialah falsafah-falsafah yang telah dibincangkan sebelum ini rata-ratanya diintegrasikan dengan agama Islam. Hal ini memudahkan lagi pembaca untuk memahami tentang tujuan hidup yang sebenar. Kelebihan lain buku ini ialah ia juga mengandungi banyak kisah-kisah serta pengajaran yang boleh kita pelajari dan jadikan sebagai iktibar untuk kita menjalani kehidupan kita. Secara keseluruhan, boleh dirumuskan bahawa karya ini ditulis untuk mengajak manusia kembali menggunakan akal yang dikurniakan oleh Allah untuk kita berfikir tentangnya. Selain itu, bagi menjauhkan diri kita daripada kesesatan dalam berfikir dan mencari kebenaran, kita haruslah menggunakan akal yang dipandu oleh wahyu. Akhir sekali, buku falsafah hidup ini boleh dijadikan sebagai pedoman buat manusia yang sedang mencari falsafah hidup serta buat manusia yang sedang merenung kembali falsafah hidup yang sedang mereka jalani. Walaupun buku ini mempunyai banyak kelebihan, namun ia tetap mempunyai beberapa kelemahan. Salah satunya ialah penggunaan bahasa yang agak kompleks, oleh kerana buku ini diterjemahkan daripada bahasa Indonesia kepada bahasa Melayu boleh membuatkan pembaca keliru tentang isi yang ingin disampaikan. Jadi, untuk mengatasi kelemahan ini, penterjemah buku ini boleh menggunakan kosakata yang lebih mudah difahami oleh pembaca supaya mesej yang ingin disampaikan itu sampai kepada para pembaca. Dengan berakhirnya rumusan ini, maka berakhirlah pembentangan kami tentang ulasan buku falsafah hidup ini. Sekian, terima kasih.